Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membentangkan tentang implikasi yang sangat besar terhadap ekonomi global termasuk Malaysia yang disebabkan oleh COVID-19. Saya Nur Adana Farzana binti Ahmad Kamal daripada kelas F2G dan saya Aina Madia binti Ahmad Rosdi dari kelas F2J. Ini adalah 3 implikasi yang akan dibincangkan pada hari ini, iaitu kadar pengangguran, beban kewangan dan pelaburan langsung asing. Apakah COVID-19? COVID-19 ialah penyakit berjangkit yang berpunca daripada virus corona yang baru ditemui. Coronavirus atau COV adalah suatu keluarga besar virus yang menyebabkan pelbagai jenis penyakit yang meliputi demam, selsema sehinggalah penyakit serius seperti Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus iaitu SARS dan Middle East Respiratory Coronavirus atau lebih dikenali sebagai MERS-CoV. Novel coronavirus adalah spesies baru virus dalam tersebut yang belum pernah ditemui atau dikesan pada badan manusia. Virus ini boleh merebak sesama manusia dan haiwan. Implikasi yang pertama iaitu kadar pengangguran. 1.1 pengangguran 1982 hingga 2020. Berdasarkan Raja 1, Malaysia telah mengalami kemerosot ekonomi pada tahun 1985. Kadar pengangguran meningkat kepada 5.6% pada tahun 1985 dan 7.4% pada tahun 1986. Ia merupakan tahun yang mencatatkan peratusan kadar pengangguran yang tertinggi dalam tempoh 30 tahun iaitu dari 1981 hingga 2010. Antara punca yang dikenal pasti ialah pertumbuhan sektor swasta yang perlahan pada tahun 1970-an sehingga pertengahan tahun 1980-an telah menyebabkan pengurangan dalam permintaan buruh. Manakala, sektor awam pula telah bertindak sebagai jentera pembangunan dan menjadikan majikan yang besar dalam tempoh tersebut. Walau bagaimanapun, pada awal 1980-an, pelaksanaan dasar fiskal mengembang telah meninggalkan kesan yang tidak diingini dalam ekonomi iaitu masalah peningkatan yang cepat dalam hutang awam, pembiayaan belanjawan defisit dan tekanan inflasi yang tinggi iaitu 5 hingga 10% setahun. Hubungan antara prestasi ekonomi dan kadar pengangguran adalah bergerak dalam jajaran yang sama. Prestasi ekonomi sesebuah negara banyak mempengaruhi kadar pengangguran dalam sesebuah negara. Bagi tahun 2020, kedudukan tenaga buruh Malaysia terjejas ekoran krisis kesihatan dan kesan ekonomi, menyebabkan kadar pengangguran mencecah 4.5% berbanding 3.3% pada tahun sebelumnya. Kadar pengangguran tahunan meningkat 1.2% kepada 4.5% pada 2020, kadar tertinggi sejak tahun 1993. Bilangan penganggur bertambah sebanyak 39.9% kepada 711,000 orang berbanding 508,200 orang pada 2019. Situasi yang dihadapi pasaran tenaga kerja negara selaras dengan peringkat global yang turut berada dalam situasi yang tidak menentu sepanjang tahun 2020 yang mengakibatkan kehilangan pekerjaan dan pengurangan jam bekerja serta sumber pendapatan disebabkan COVID-19 dan langkah mengekang penularan wabak dilaksanakan kebanyakan negara. Malaysia juga tidak terkecuali berdepan dengan kesan luar jangka ekonomi dan sosial, mengakibatkan kadar pengangguran negara mencecah lebih 4% buat pertama kalinya dalam tempoh hampir 3 dekad. Sektor industri perberhentian kerja. Sektor industri yang paling terkesan dari segi perberhentian LOE ataupun Level of Effort ialah industri yang berkaitan pelancongan dan pembuatan. Kedua-dua industri ini adalah yang paling terjejas menyaksikan kejatuhan permintaan terutamanya dalam tempoh 2 minggu terakhir bulan Mac iaitu sewaktu PKP mula dilaksanakan. Sektor berkaitan pelancongan membabitkan 39.0% dan pembuatan melibatkan 23.0% daripada keseluruhan kehilangan pekerjaan yang direkod pada bulan Mac 2020. 1.3. Hubungan antara GDP dengan kadar pengangguran. Berdasarkan darjah 3, menunjukkan hubungan antara keluaran negara kasar GDP, penamatan kerja atau loss of employment dan kadar pengangguran di Malaysia dari tahun 1997 hingga 2020. Malaysia sebagai sebuah negara yang progresif telah mencatatkan purata pertumbuhan tahunan KDNK melebihi 4.5% bagi tempoh 1997 hingga 2019.
Sepanjang tempoh tersebut, Malaysia hanya mengalami kemelesatan ekonomi sebanyak 2 kali, iaitu pada tahun 1998 dan 2009. Pada pertengahan tahun 1997, berlaku krisis kewangan Asia yang juga melibatkan semua negara ASEAN termasuk Malaysia, Indonesia, Thailand, Jepun dan Republik Korea. Semasa krisis memuncak, semua negara yang dilanda krisis mengalami kejatuhan nilai mata wang, nilai pasaran saham dan kejatuhan nilai aset. Malaysia telah diserang oleh penyangak mata wang yang membawa kepada jualan menyeluruh di pasaran saham dan pasaran tukaran wang. Indeks KLSE menjunam dari 1,200 mata kepada paras di bawah 600 mata. Nilai ringgit merosot sebanyak 50% daripada RM2.50 kepada RM4.10 bagi setiap dolar. Kerajaan telah mengambil keputusan mengadakan kawalan modal dan menetapkan nilai ringgit pada RM3.80 bagi setiap dolar Amerika Syarikat. Kadar pengangguran Malaysia pada tahun 1998 ialah pada kadar 3.2%. Pada akhir 2008 pula, kesan daripada krisis kegagalan institusi kewangan Amerika Syarikat pada tahun 2007 menyebabkan momentum pertumbuhan ekonomi Malaysia mula bergerak perlahan dan meningkat hanya 0.1% dalam suku keempat, terutamanya sektor pembuatan yang mengucup sebanyak 8.8% berikutan kelembapan sektor luaran dan kejatuhan pelaburan swasta. Sentimen perniagaan merosot dengan ketara. Malaysia kembali ke fasa kemelesatan dengan KDNK mengucup sebanyak 1.6% pada tahun 2009. Memandangkan Malaysia sebagai sebuah ekonomi yang sangat terbuka, kesan kemelesatan global begitu dirasai oleh sektor yang berkaitan dengan perdagangan luar. Ekspor dan pengeluaran kilang merosot masing-masing sebanyak 7.4% dan 11.1%. Kadar pengangguran Malaysia telah meningkat kepada 3.7%, walaupun pada tahun 1998 dan 2009 telah berlaku krisis ekonomi di Malaysia dan juga berlaku kejatuhan dalam KDNK negara iaitu sebanyak negatif 7.5% pada tahun 1998 dan negatif 1.5% pada tahun 2009. Di samping peningkatan bilangan pekerja yang diberhentikan, namun kadar pengangguran kekal di bawah 4% iaitu 3.2% pada tahun 1998 dan 3.7% pada tahun 2009. Berbeza pada tahun 2020, pandemik COVID-19 telah menyebabkan KDNK negara menyusut kepada negatif 5.6% dan kadar pengangguran telah meningkat melepasi angka 4% iaitu kepada 4.5% di samping bilangan pekerja yang diberhentikan juga agak ramai. Kadar pengangguran global. Menjelang 2020, kadar pengangguran global mencapai 6.5%, meningkat 1.1 mata peratusan berbanding tahun sebelumnya. Bilangan orang yang menganggur di seluruh dunia meningkat sebanyak 33 juta, mencapai 220 juta. 81 juta orang lagi meninggalkan pasaran buruh. Amerika Latin dan Karibia dan Eropah dan Amerika Utara mencatatkan kenaikan kadar pengangguran sekurang-kurangnya 2 mata peratusan. Belia dan wanita terjejas teruk dengan kehilangan pekerjaan masing-masing 8.7% dan 5.0% pada 2020 berbanding 3.7% untuk dewasa dan 3.9% untuk lelaki. Sebelum wabak itu, kadar pengangguran belia sudah 3 kali ganda daripada orang dewasa. Semasa krisis, wanita lebih cenderung daripada lelaki untuk keluar dari menyumbangkan tenaga kerja untuk menjaga anak-anak. Ini meningkatkan lagi jurang jantina dalam kadar penyumbangan tenaga kerja. Seterusnya, beban kewangan. 1.1 Kesan kewangan terhadap PKP mengikut negeri. Rajah 5 menunjukkan kesan kewangan akibat pelaksanaan PKP mengikut negeri di Malaysia. Didapati 7 buah negeri di Malaysia telah mengalami kesan dan impak kewangan melebihi 60% akibat pelaksanaan PKP, iaitu melibatkan negeri Sabah, Kelantan, Perlis, Perak, Terengganu, Pahang dan Kedah. 3 buah negeri mencatatkan kesan dan impak yang tertinggi, iaitu Sabah sebanyak 66.7%, Kelantan 65.6% dan Perlis 64%. Keadaan ini jelas menggambarkan bahawa keseluruhan negeri di Malaysia amat terkesan akibat pelaksanaan PKP dari aspek kesan kewangan dengan purata sebanyak 56.9%. Perincian data ini disimpulkan oleh Talha yang telah menjelaskan di antara golongan yang terkesan dari aspek kewangan dalam sektor pekerjaan dan perniagaan adalah mereka yang tergolong dari kelas majikan, pekerja kerajaan dan swasta, peniaga, petani dan nelayan disebabkan oleh hilangnya pekerjaan yang mengakibatkan tiada sumber pendapatan
potongan gaji, perniagaan terpaksa ditutup dan permintaan berkurang sama ada dari pemborong atau peniaga. Selain itu, beban kewangan ini juga terjadi apabila terdapat pekerja yang telah diarahkan bercuti tanpa gaji atau dipotong gaji sebanyak 20% hingga 50% sepanjang tempoh PKP dilaksanakan. Seterusnya, pelaburan asing. Perniagaan-perniagaan besar serta perusahaan-perusahaan kecil dan sederhana (PKS) berhadapan dengan pelbagai isu operasi semasa pandemik dari segi pengurusan pelanggan, rantaian bekalan dan pekerja. Masalah operasi perniagaan semasa pandemik melibatkan pengurangan permintaan, kelewatan penerimaan bekalan dan bayaran, kelewatan dalam pemenuhan dan penghantaran barangan serta infrastruktur teknologi yang terhad. Isu operasi ini telah menyebabkan gangguan dari segi aliran tunai dan daya maju perniagaan. Sumber daripada Ernst & Young 2020. Menurut SME Corporation, lebih daripada 70% PKS tidak beroperasi dan sekitar 60% dilaporkan tidak mempunyai pendapatan semasa PKP. Tidak sampai 40% PKS mampu bertahan selama 3 bulan dan 19% PKS mencatatkan kerugian sebanyak RM100,000 dan ke atas. Manakala 9 syarikat multinasional telah menutup operasi mereka di Malaysia sejak Julai 2020. Semua syarikat terbabit terlibat dalam sektor tekstil, jentera dan besi, pembinaan, elektrik dan elektronik serta sektor kimia. Sumber daripada Subramaniam 2021. Bank Negara Malaysia melaporkan bahawa semua sektor ekonomi mencatatkan pertumbuhan negatif pada tahun 2020. Namun, sesetengah sektor lebih terjejas berbanding sektor-sektor lain kerana lebih terkesan dengan sekatan pergerakan dan penutupan sempadan antarabangsa. Sesetengah industri juga menunjukkan pemulihan yang lebih lambat berbanding sesetengah industri lain kerana lebih bergantung kepada pekerjaan asing atau lebih terkesan dengan PKP. Sektor pembinaan mencatatkan penguncupan pertumbuhan yang paling tinggi iaitu 19.4% diikuti oleh sektor pelombongan iaitu sebanyak 10.0% dan sektor perkhidmatan 5.5%. Manakala sektor perkilangan dan pertanian menunjukkan penguncupan pertumbuhan yang paling rendah iaitu 2.6% dan 2.2%. Faktor-faktor lain seperti cuaca kering dan pengurangan penggunaan baja turut menjejaskan sektor pertanian selain daripada kekangan operasi dan tenaga buruh asing akibat langkah-langkah pembendungan pandemik. Sebaliknya, industri kewangan Islam dan takaful kekal teguh malah mencatatkan pertumbuhan dengan pasaran yang semakin besar. Jumlah aset perbankan Islam meningkat 9% kepada 1,132.5 bilion pada akhir Julai 2021 mewakili 34.8% daripada keseluruhan pasaran. Jumlah pembiayaan terkumpul juga bertambah sebanyak 5.6% kepada 831.6 bilion. 1.1. Prestasi pelaburan langsung asing di Malaysia. Berdasarkan Raja 6, pandemik COVID-19 telah memburukkan prestasi Malaysia dalam pelaburan langsung asing (FDI). Pada tahun 2020, aliran masuk pelaburan asing hanya separuh daripada aliran masuk pada tahun 2019 iaitu sebanyak RM14.6 bilion berbanding RM32.4 bilion. Sumber daripada Jabatan Perangkaan Malaysia 2021. Raja ini menunjukkan bahawa Malaysia telah mengalami trend penurunan pelaburan langsung asing sejak 2017. Malaysia menerima pelaburan langsung asing tertinggi pada tahun 2016 sebanyak hampir RM50 bilion. Dari tahun 2017 hingga 2019, pelaburan asing menyusut kira-kira 40%. Sumber daripada Jabatan Perangkaan Malaysia 2021. Prestasi pelaburan asing Malaysia juga ketinggalan di belakang negara-negara ASEAN lain walaupun hampir semua negara-negara ASEAN menyaksikan kemerosotan pelaburan langsung asing semasa pandemik. 1.2. Aliran FDI di negara anggota ASEAN 2019 hingga 2020. Rajah 7 menunjukkan Singapura, Indonesia, Vietnam dan Filipina lebih menarik berbanding Malaysia bagi pelabur asing. Jika kita lihat pada rajah ini, pelaburan asing di Malaysia jatuh dengan mendadak dalam masa 2 tahun. Pada tahun 2019, aliran FDI adalah berjumlah 7.9 bilion. Namun begitu, berlaku penurunan sebanyak 4.4 bilion pada tahun 2020 yang menjadikannya 3.5 bilion sahaja. Malaysia ketinggalan jauh dengan negara-negara lain seperti Singapura, Indonesia, Vietnam dan Filipina.
Daripada 10 buah negara ASEAN ini, Malaysia asalnya berada pada tangga yang kelima iaitu sebanyak 7.9 bilion pelaburan asing. Namun begitu, pandemik COVID-19 telah menyebabkan Malaysia jatuh ke tangga ke-6 iaitu sebanyak 3.5 bilion. Aliran FDI di Thailand juga telah jatuh merudum dengan sangat teruk semasa pandemik berlaku. Thailand asalnya berada di tangga yang ke-6 dengan jumlah pelaburan sebanyak 4.8 bilion. Namun, ianya jatuh ke tangga terakhir dengan jumlah pelaburan yang menunjukkan nilai negatif iaitu negatif 4.8 bilion. Kemboja pula yang asalnya berada di tangga ke-8 pada tahun 2019 dengan FDI sebanyak 3.7 bilion telah melepasi Malaysia pada tahun 2020 dengan menduduki tangga ke-5 dengan FDI sebanyak 3.6 bilion. Walaupun perbezaan antara Malaysia dan Kemboja hanyalah 0.1 bilion. Negara Kemboja telah menunjukkan perkembangan yang positif ketika pandemik. Negara Laos dan Brunei juga telah menunjukkan perkembangan yang positif dengan jumlah pelaburan asing masing-masing adalah 1.0 bilion dan 0.6 bilion jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya iaitu sebanyak 0.8 bilion dan 0.4 bilion. Singapura pula kekategori di tangga pertama dengan FDI sebanyak 90.6 bilion walaupun pelaburan asing pada tahun 2020 tidak menunjukkan perkembangan yang baik. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.